Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan tentang teori perolehan bahasa daripada 4 teori dan 4 tokoh. Kita pergi ke tokoh yang pertama, iaitu teori behaviorisme daripada tokoh B.F. Skinner. Teori behaviorisme menyatakan bahawa teori bahasa yang dipelajari melalui latihan, ulangan dan ganjaran. Jadi, apabila murid menerima ulangan daripada seorang guru, murid akan cenderung lebih mengingati. Sebagai contoh, murid jawab salah, guru betulkan. Murid jawab betul, guru puji dan murid akan mengingati benda itu. Jadi pembelajaran itu lebih berkesan. Dalam PDP kita boleh gunakan dalam latihan latih tubi ataupun ulangan ayat. Okey kelas, hari ini kita akan fokus kepada ayat gramatis. Sekarang cikgu mau kamu ikut cakap cikgu. Saya telah menyiapkan kerja sekolah semalam. Okey, ulang lagi sekali. Cikgu mau sebutan yang jelas dan betul. Apa kamu ni? Bukan begitu baru mau cakap. Bah, jadi. Cakap cikgu, saya siap sudah kerja rumah saya semalam. Bagus Elsie, sebutan kamu jelas dan tepat. Seterusnya, yang kedua adalah teori mentalis daripada tokoh Noam Chomsky. Teori mentalis berpendapat bahawa seorang murid mempunyai keupayaan yang semula jadi untuk mempelajari bahasa. Oleh itu, murid boleh memahami, menghasilkan ayat yang baru walaupun tidak diajar secara langsung. Dalam PDP, dia boleh dalam latihan ayat ataupun aktiviti karangan atau bercerita. Okey, sekarang cikgu mau kamu bina satu ayat berdasarkan lewat ke sekolah. Saya terlewat ke sekolah kerana bas yang saya naiki tadi rosak. Bagus Vanessa, kamu beri ayat yang logik biarpun kamu tidak diberikan contoh sebelum ini. Seterusnya kita pergi ke teori ketiga, iaitu teori kognitif daripada Jean Piaget. Melalui teori kognitif, bahasa berkembang mengikut perkembangan otak melalui umur dan pengalaman. Contohnya, kanak-kanak memahami benda yang konkret dan remaja memahami idea yang abstrak. Kanak-kanak yang memahami benda konkret ni maksud dia benda yang real, yang boleh dirasa, boleh dipegang dan boleh melalui pengalaman murid tersebut. Contohnya, dalam kaedah matematik, murid itu memerlukan gula-gula untuk mengira. Kalau pergi ke remaja pula, memahami idea yang abstrak, iaitu benda yang tidak perlu ada di depan mata tapi sudah boleh fikir secara logik dan boleh rasa. Jadi, dalam PDP, kita boleh terapkan ia dalam latihan kebat ataupun aktiviti melalui pengalaman murid. Okey, hari ini kita akan belajar peribahasa. Cikgu bagi satu peribahasa bagai aur dengan tebing. Siapa-siapa yang boleh jelaskan? Maksudnya saling membantu antara satu sama lain, cikgu. Betul Fanny. Sekarang boleh kau bagi contoh dengan maksud peribahasa tersebut? Situasi dalam kehidupan contohnya seperti jiran yang saling membantu ketika kenduri. Kita pergi ke teori yang terakhir, teori keempat, iaitu teori interaksionalis daripada tokoh M.A.K. Halliday. Melalui teori ini, bahasa berkembang melalui interaksi sosial. Contoh, guru bertanya, kamu buat apa semalam? Dan murid akan menjawab, saya pergi ke pasar dengan ibu saya semalam. Benda yang boleh kita terapkan dalam PDP ialah perbincangan kumpulan ataupun aktiviti lakonan. Okey, sekarang kita melakukan aktiviti perbincangan dalam kumpulan. Cikgu mahu kamu dalam kumpulan itu bincangkan kesan media sosial terhadap bahasa remaja sekarang. Saya rasa media sosial itu menyebabkan penggunaan bahasa singkat. Apa maksudnya? Tapi, dia juga membantu komunikasi jadi lebih cepat. Betul, tapi kita mesti tahu juga bila kita menggunakan bahasa formal.